Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zuhaira binti Zulkifli akan memulakan perbincangan ini. Kami, kumpulan 6 daripada Kejuruteraan Komputer akan membentangkan sebuah laporan kerja khusus yang bertajuk Pemimpin dan Rakyat yang Bebas Rasuah, iaitu kesedaran di kalangan generasi muda. Tentang pendahuluan kesedaran rasuah. Jadi sebenarnya, apakah itu rasuah? Kita perlu memahami apa itu rasuah sebenarnya. Jadi, mengikut Transparansi International rasuah adalah perilaku jabatan-jabatan atau penjabat awam termasuk para ahli politik dan pengawal-pengawal yang secara tidak wajar dan tidak sah dengan menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan orang awam yang diberikan kepadanya. Jadi rasuah ini adalah sama maksud dengan hadiah. Perbezaannya, hadiah dan rasuah diberi dan mempunyai tahap keikhlasan yang berbeza-beza, yang di mana rasuah mempunyai tahap keikhlasan yang sangat rendah kerana apabila dia memberi sesuatu, dia mengharapkan balasan kembali kepadanya. Jadi menurut Undang-Undang Malaysia terkandung dalam Seksyen 3A dan 3AB dan 4AB Akta Pencegahan Rasuah 1991 telah memfrasakan bahawa rasuah ialah menerima atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perubatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipalnya. Jadi ini adalah akta yang ada dalam yang terkandung sendiri dalam Undang-Undang Malaysia. Jadi menurut SPRM terkandung 4 jenis rasuah yang khusus, antaranya meminta atau menerima, menawar atau memberi, membuat tutur palsu dan menyalahguna jawatan dan kedudukan. Selain itu, masalah rasuah ni boleh mengakibatkan pelabur-pelabur luar tidak berminat untuk melabur di negara kita lagi. Mengakibatkan peluang pelaburan akan terlepas ke negara lain dan secara langsung membantutkan perkembangan ekonomi negara. Jadi dengan cara itu, rasuah boleh membantutkan dan mengakibatkan ekonomi negara jatuh dengan mendadak. Antara konsep dan literatur bagi kajian kami ialah masyarakat merasakan perbuatan rasuah itu salah dan merugikan mereka, namun kebanyakan daripada mereka masih membuat kegiatan tersebut. Mengapakah mereka berbuat demikian? Kerana bagi mereka, dengan melakukan kegiatan rasuah, mereka boleh mendapatkan sesuatu projek perniagaan itu dengan cara mudah ataupun jalan pintas tanpa perlu berusaha sedaya upaya. Dan selalunya kegiatan rasuah ini dilakukan oleh para penguasa, terutamanya ketua kampung, ketua di sebuah jabatan kerajaan ataupun pegawai Kuala Putih. Secara mudahnya kita boleh katakan bahawa golongan yang mempunyai kuasa merupakan golongan yang paling cenderung untuk melakukan kegiatan rasuah. Dan rasuah ini selalunya dalam bentuk sokongan, penyelewangan, penyeludupan, pemberian hadiah ataupun wang, ataupun manipulasi pihak berkuasa dan bantuan pekerjaan. Kegiatan rasuah ini mula menular dengan serius dalam kehidupan masyarakat Melayu apabila kerajaan sendiri membuka jalan kepada mereka untuk berdaya saing melalui perkenalan dasar ekonomi baru. SPRM telah banyak membuat kerjasama dengan pihak AIPT untuk memberikan pendedahan kepada golongan remaja atau belia bahawa rasuah ini merugikan mereka melalui suatu program iaitu program pencegahan anti rasuah mahasiswa, Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Mereka telah banyak melakukan pelbagai program seperti pertandingan mencipta infografik anti rasuah, pertandingan drama pendek anti rasuah dan juga pertandingan mencipta video klip pertimbangan anti rasuah. Ini adalah pertandingan yang mula dijalankan selepas berlakunya pandemik COVID-19 yang
yang melimitasikan mereka untuk bersemuka. Jadi mereka membuat pertandingan yang boleh dihantar melalui online sahaja. Saya akan mempertahankan pasal pembincangan rata-rata. So, okay. Metode kajian pula ialah reka bentuk kajian kuantitatif. Kaedah yang kita gunakan ialah kaedah penyelidikan, iaitu dari survey Google Forms, dan respon yang banyak kita tercetak ialah dari generasi muda pada zaman sekarang. Bilangan respon yang kita dapat ialah 50 responden. Dan soalan pertama yang kita tanya ialah pasal, adakah anda tahu pasal rasuah? Pada soalan itu, ramai respon kita menjawab sangat setuju. Itu 5.00 nilai purata yang tercetak. Okey, pada soalan pula ialah pada ini ialah penerimaan hadiah dalam bentuk wang, barang atau perkhidmatan sebagai balasan atas perkhidmatan yang diberikan dikira sebagai rasuah. Pada soalan ini, ramai respon kita menjawab tidak pasti. Tak pasti itu nilai purata 3.90. Walaupun itu dikira sebagai rasuah juga. Walaupun bukan dalam bentuk wang, itu dikira sebagai rasuah pada zaman sekarang. Pengguna wang pejabat untuk menggunakan diri sendiri dikira sebagai rasuah. Pada soalan ini, ramai responden kita menjawab setuju, itu nilai purata 3.5. Dan soalan yang keempat pula ialah menggunakan kuasa ataupun pangkat untuk faedah diri sendiri diklasifikasikan sebagai rasuah. Pada respon kita menjawab sangat setuju, itu nilai purata 4.12. Itu kesalahan menggunakan kuasa sering berlaku dalam negara kita sampai hari ini. Okey. Pada soalan ke-5, rasuah boleh menjejaskan sistem pentadbiran negara, dan rasuah menjejaskan imej dan kredibiliti sesuatu negara. Pada kedua-dua soalan ini, respon kita menjawab sangat setuju, itu nilai purata 4.8. Respon kita sedap mengenai rasuah berlaku di dalam negara kita dengan jelas. Okey. Pada soalan yang ketujuh, adakah anda setuju politik sekarang banyak terlibat dengan aktiviti rasuah? Pada respon kita menjawab sangat setuju, itu pada nilai purata 4.4. Dan pada soalan 8 adalah, adakah pembedahan awal di peringkat sekolah tentang rasuah dapat membantu memanteras rasuah di kalangan generasi muda pada zaman sekarang? Itu pula respon kita menjawab sangat setuju, itu dengan nilai purata 4.7. Dengan pelakon ini, harap rasuah berkurang. Pada pendapat anda, adakah SPRM membantu tugas yang baik untuk membantu memanteras rasuah? Pada respon kita menjawab tidak pasti. Ramai orang tidak mengenai SPRM pada zaman sekarang dengan nilai purata 3.2. Pada soalan yang terakhir dalam soalan 10, pada pendapat anda, adakah keselamatan saksi dan pemberi maklumat mengenai rasuah terjamin? Pula respon kita menjawab tidak pasti dengan nilai purata 3.4. Ramai respon kita itu generasi muda tidak mengenai perlakuan rasuah berlaku pada zaman sekarang. Baiklah, sudah tiba masanya kepada pengakhirannya, iaitu pada kesimpulan dan juga cadangan. Nama saya Muhammad Amir Shah dan saya akan memberitahukan setelah kami membuatkan satu soal selidik dan juga kajian tentang pemimpin rakyat yang bebas rasuah dan juga apakah kesedaran di kalangan generasi muda. Jadi setelah kami membuatkan kajian selidik, kami boleh mengkonklusikan bahawasanya tahap kesedaran generasi muda pada zaman sekarang masih kurang. Kenapa masih kurang? Kerana mereka tidak mempunyai ilmu ataupun pemahaman yang banyak tentang apa sebenarnya itu rasuah. Apakah jenis-jenis rasuah yang ada, yang wujud di dalam dunia ini. Dan juga apa lagi yang kami konklusikan bahawasanya ialah pembanterasan gejala rasuah ini masih tidak kuat
dan ia perlukan lebih-lebih lagi perhatian dan pengukuhan oleh pemimpin, oleh kerajaan dan juga rakyat kami, rakyat jelata sendiri. Jadi untuk kita membuatkan itu jadi baiklah, untuk kita mengelakkan perkara itu, apakah cadangan yang kita boleh dapat, yang kita boleh buat, yang kita boleh usulkan kepada pemimpin, kepada rakyat dan juga kepada semua orang? Yang pertama ialah menilai semula tahap integriti pegawai SPRM ataupun mana-mana organisasi. Ini dituju khas kepada kerajaan dan juga pemimpin kerana kita, negara kita perlukan satu badan ataupun satu organisasi yang betul-betul berintegriti tinggi, yang betul-betul berintegriti supaya tidak adanya rasuah, supaya negara kita bebas daripada rasuah. Yang kedua adalah untuk kita mempermudahkan urusan apa-apa sekalipun dengan menggunakan kemudahan teknologi maklumat iaitu ICT. Dengan negara kita, dengan dunia sekarang yang sedang maju, yang berpesat tengah sama maju, eloklah kalau kita menggunakan kemudahan teknologi ini. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah. Pendedahan awal daripada kanak-kanak, daripada budak seumur 8, 9 ataupun lagi muda, supaya mereka semua adalah rakyat ataupun generasi muda yang semua berintegriti tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum.